Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas, yang kita harap kita semua ikhlas di dalam melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ikhlas juga di dalam menuntut ilmu semata-mata kerana mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita menuntut ilmu untuk mengenali Allah. Kita menuntut ilmu untuk kita duduk di atas landasan ihdinas siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya berdoa setiap hari dengan doa minta jalan yang benar. Bukan sahaja minta jalan yang benar, Allah jaga ajar kepada kita minta berlindung daripada terjebak dengan jalan yang dimurkai oleh Allah ataupun golongan yang sesat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, apabila kita bincang tentang tajuk bagaimana kita nak tahu jalan siratal mustaqim, jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan tahu sebab kita tidak ada ukuran. Ukuran kita bagaimana? Iaitulah ukuran yang diberi, kayu pengukurnya telah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Hajjatul Wada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan lebih daripada 100,000 para jemaah haji pada waktu itu, tahun yang ke-10 di Mekah, di Arafah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain daripada memberi nasihat, baginda juga telah berwasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kamu kembali selepas aku tidak ada ini menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yang akan memukul sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Bila Nabi kita berpesan sedemikian, maka Nabi mengatakan, Nabi beritahu kepada kita bahawa dia telah tinggal kepada kita dua perkara. Yang pertama kitab, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi perkiraan kita itu dikira neraca pertimbangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita panduan ataupun guideline yang mudah. Maknanya kamu kena ikut, berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' rasyidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun iaitulah kurun yang ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kurun yang pertama. Apabila kita teliti, para jemaah sekalian, kemudian diikuti dengan kurun yang berikut yang seterusnya, 3 kurun, maka bila kita teliti, di situ terkumpul imam-imam yang besar. Selepas Nabi kita wafat, tugas menyampaikan pada umat, tugas menjaga agama diambil alih oleh para sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar bermula, Sayyidina Umar, Osman, diikuti dengan Sayyidina Ali, kemudian marilah khalifah yang selepas. Kalau kita lihat dalam sejarah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis dan beberapa peristiwa, Nabi mengatakan kuntu ana wa Abi Bakr wa Umar. Aku, ini ayat yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar.
Bermakna itulah yang disebut dengan nama syuyukh al-Islam. Jadi dua ini kemudian diikuti juga dalam peristiwa Nabi kita sallallahu berada di atas bukit Uhud itu. Ketika Uhud bergerak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan dia siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan ada bersama dia Sayyidina Uthman. Jadi tiga sahabat yang besar ini berada di atas bukit ini. Maka bukit bergerak semata-mata nak menghormati Nabi dan para sahabat. Para sahabat telah menjalankan tugas yang begitu besar, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di peringkat awal pemerintahan dia tidak sibuk dengan memperluaskan negara. Sebab apa? Sebab jarak di antara pemerintahan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Maka Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar nak stabilkan keadaan? Pada waktu itu sudah ada sebahagian mereka yang murtad, ada juga orang munafikin yang cuba mengangkat kepala. Dia ingat Islam itu sudah mati dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini tidak mati dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apabila Allah turunkan Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, bermakna Nabi telah menjalankan tugasnya. Nabi telah menjalankan tugas dia. Cuma tinggal lagi tugas kita. Apa tugas kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini tanggungjawab. Maka bila timbul para sahabat, mereka telah menjaga. Ada sahabat yang nampak banyak meriwayatkan hadis, ada sahabat yang tidak begitu banyak. Bila diteliti, ditanya sebahagian sahabat, kenapa kamu tak mencerita apa yang kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan, aku bimbang, takut riwayat aku ini tidak bertepatan dengan apa yang Nabi nak. Begitu kebimbangan para sahabat, maka kita mengatakan bahawa kerja menjaga agama ini bukan kerja kecil. Dia diambil oleh para sahabat, kemudian diambil oleh para tabi'in, kemudian diambil oleh imam-imam yang besar. Semua imam mengatakan, kita, pandangan kita, pendapat kita, biarlah bertepatan dengan apa yang dibawa oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak tepat, ardu ra'i ardal haid, adribu ra'i ardal haid, campaklah pandangan aku tu ke tepi dinding. Itu di peringkat awal. Bila sebelum datangnya kemasukan falsafah dan beberapa perkara yang mengganggu perjalanan kesucian agama ini, maka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggal kamu ni di atas landasan yang putih yang bersih, malam seperti siang. Malam seperti siang, maknanya cerah. Cuma bila mari lama bercampurnya, khususnya selepas perluasan Futuhatul Islamiyah, negara-negara telah dibuka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka masuknya golongan Parsi, Rom. Tapi yang banyak buat masalah mari daripada Parsi, sebab dia Parsi ni dia ada ajarannya sendiri, ada budayanya sendiri. Maka timbul golongan-golongan Syiah yang pecah di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mari daripada kumpulan ini. Maka jadi campur aduk habis. Bercampur habis di antara yang asli mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang dibawa masuk oleh sebahagian daripada orang yang baru masuk Islam, tetapi terbawa-bawa dengan budaya yang dia ada. Maka bila satu benda ni masuk dalam kawasan kita, sukar untuk kita nak bendung, sukar untuk kita nak bendung. Marilah budaya Parsi, marilah budaya itu ini, maka timbullah dalam sejarah Islam itu bercampur, timbulnya golongan Az-Zanadiqah, timbulnya golongan Syiah, timbulnya golongan Khawarij. Jadi golongan Khawarij, golongan ini mari daripada salah faham kepada nas Quran.
Sebab dia terlalu menekankan nas-nas yang menyebut tentang wa'id, tentang ancaman, maka dia jadi terlalu keras. Ada satu golongan, dia panggil golongan Al-Murji'ah pula. Mereka ini hanya mengambil ayat-ayat tentang rahmat Allah Ta'ala. Tak apa, tak solat pun tak jadi masalah, sebab rahmat Allah Ta'ala luas. Jadi timbul golongan Al-Murji'ah, kemudian masuk golongan Al-Falasifah, golongan falsafah yang lebih menggunakan, mendahulukan akal daripada pemikiran, maka kecelaruan itu semakin timbul. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu buku yang kecil. Kalau buku tu banyak, di antara buku kecil yang ditulis tentang pemikiran Islam ini, iaitulah sebuah buku dia panggil Al-Mazahib Al-Adyan wal Mazahib Al-Mu'asirah, agama-agama dan mazhab-mazhab semasa yang dikeluar oleh Wahmi. Bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, dan terjemahan bahasa Melayu pun sudah ada. Dia ambil satu kumpulan, siapa pengasas, bagaimana ideologi pemikiran dia, dan di mana salahnya betulnya, kemudian dibagi rujukan. Jadi buku ni menarik untuk kita dengar. Kalau adalah orang sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita yang boleh buat petikan, mana kita buat ringkasan, mungkin 15 minit satu mazhab hadamah ni untuk kita faham. Ana berhati tengok di waktu mutaakhir ini kita perlu muhasabah juga kita. Terutama sekali para pendakwah perlu muhasabah, sebab apabila timbulnya ajaran-ajaran sesat. Dulu kalau ajaran sesat ni dia kelompok ya. Sini kampung ni ajaran ni. Orang duduk main zikir dalam gelap, zikir tutup lampu, campur laki-laki perempuan, jadi mudah nak serbu. Jadi pihak pejabat agama pun mudah nak kenal dia tu ni ajaran sesat. Boleh senaraikan, boleh masuk dalam, sebab dia kelompok. Tapi bila zaman global, zaman macam kita ini, orang bawa masuk ajaran-ajaran yang asing dalam masyarakat Islam hari ini, kita tidak tahu yang mana satu, sebab sudah bercampur. Jadi kita yang berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah ini pun, bila kita tidak setuju dengan satu kumpulan lain, kita bergabung habis dengan ajaran-ajaran sesat yang menyebabkan siapa sesat, siapa tak sesat, sukar nak jadi, campur gaul habis. Maka bolehlah menari dalam masjid pun tak ada masalah, nak bergendang dalam masjid pun tak ada masalah. Yang pentingnya kami bukan kumpulan yang itu, kita ni kumpulan mana dia bergabung, duduk dalam satu UN tak kira apa dia fahaman, maka campur habis. Maka disinilah menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, kita kena semak di dalam senarai-senarai jabat agama kita. Contohnya dulu anda dah baca buku Memerangi Ajaran Sesat, kita dah baca di sini, dan senarai itu saya ingat lama makna suakopa lama. Ajaran anak rima waktu sekitar 70-an, zikir bahasa jenis pusing kepala, piuk-piuk ni. Ana ingat lagi waktu tu, Allah irham bapak saya, majlis agama hantar dia supaya pergi berdebat dengan puak-puak hak zikir pusing kepala ni. Tapi boleh katakan mazhab tu senyap. Mari zaman internet, zaman orang panggil globalisasi ni, dia sudah masuk kumpulan-kumpulan yang mari peringkat antarabangsa, peringkat internasional, tak main hak kapal-kapal ni tepi ni. Jadi bila mari peringkat internasional, maka kita sukar untuk nak kenal pasti. Walaupun majlis fatwa Malaysia, saya tengok dalam web e-fatwa, tuan-tuan tengok dalam web e-fatwa, cari satu ajaran yang telah digazet, Muzakarah Jawatan Tok Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-48 yang bersidang 3 April 2000, tahun 2000 lagi, telah bincang tentang satu tarekat yang diberi nama Tarekat Naqsyabandi Al-Aliyah Al-Haqqani. Tahun 2000 sudah digazet, tapi kenapa tiba-tiba muncul di Malaysia, penuh stadiumnya dengan dataran-dataran kitanya,
Biasanya waktu-waktu kebesaran, nak sambut tahun baru ke nak apa, mari. Jadi kenapa fatwa-fatwa yang ada ni mula-mula masuk kumpulan ni, anda ingat tak ada masalah apa-apa, tapi bila saya mau fatwa tahun 2000 sudah ada. Dan kumpulan ini sebagaimana yang dimaklumkan oleh sahabat-sahabat kita yang bertugas di sini di bahagian kawalan kajian penyelidikan, mengatakan bahawa mereka pernah pergi ke JAKIM untuk tarik balik dia punya fatwa. Suruh tarik balik, saya mau semula. Jadi bila saya mau, pihak penyelidik mesti bertanggungjawab sebab mereka yang bentang isu ni kepada majlis fatwa. Jadi kalau salah bentang, bermakna mereka telah kelentung, telah memberi maklumat yang salah yang menyebabkan keluar fatwa yang tak betul. Maka apabila dibentang balik dengan cara mereka berinteraksi di kuburnya macam mana, dengan pencampuran laki-laki perempuan bebas, boleh bersalam, boleh cium tangan belakang, tak ada masalah apa-apa, dan banyak lagi lah isu-isu yang dibentangkan, maka mereka tak berani untuk mendesak sebab hujah tersebut sudah dirakam, kajian tersebut sudah ada. Tetapi diviralkan, oh majlis fatwa telah kaji dan tarik balik. Jadi sehingga hari ini tidak ada kenyataan resmi tarik balik. Yang masalahnya bukan soal tarik balik, masalahnya soal pelaksanaan. Pelaksanaan tidak terjadi. Jadi para jemaah sekalian, di saat kegawatan pemikiran begini, kita kena sedarkan kepada semua pihak lah masyarakat bahawa asingkanlah di antara perbezaan yang bersifat furu', benda-benda yang kecil, dengan benda-benda yang terlibat dengan ajaran sesat yang telah dibincang oleh majlis fatwa, yang telah diambil maklum oleh pihak yang berkuasa, tetapi bila dicampur habis jadi halah belaka, seolah-olah tidak ada benda yang bermasalah. Tidak ada yang bermasalah. Yang masalahnya orang yang menegur itu jadi masalah. Orang yang tegur kena, boleh dituduh macam-macam sebab menyalahi kehendak ramai. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit saya rasa perbincangan yang perlu kita sebut untuk keharmonian masyarakat, bahawa bukan semua yang dibawa masuk itu boleh disandarkan kepada pegangan Ahlus Sunnah, tetapi sebenarnya bercampur. Sama juga dengan isu zikir pas solat. Bila nak pergi banyak masjid, zikir ni sini ini, tapi mari mana? Jawab ada dalam kitab-kitab kita. Tapi kalau kita nak nisbahkan, inilah amalan yang dipegang oleh imam-imam kita, oleh ulama-ulama kita dalam mazhab fiqh Syafi'i, yang dianggap sebagai kitab-kitab muktabar, berbeza. Maka saya keluarlah kad kuning yang kecil tu, kita ambil daripada fiqh mazhab Syafi'i yang mengatakan zikir itu tidak ada beza di antara fiqh Syafi'i dengan apa yang ada dalam kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kitab Al-Azkar yang dikumpul oleh Al-Hafiz Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai hamilu liwa'il mazhab, sebagai orang panggil mujtahid mazhab, dan sekaligus Imam Nawawi juga seorang ulama hadis. Tak ada beza. Tapi yang bezanya bila mari kemudian ni, maka bercampur, sehingga bila kita ajar zikir ni jadi pelik. Lagu ni pula yang kita buat di masjid-masjid tu. Jadi hari ni siapa yang pelik? Itu soalan saya. Siapa yang pelik? Nanti kita buat satu tajuk, siapa yang pelik, dan tajuk dia bertukar tempat. Banyak isu-isu yang kita rasa yang pelik. Siapa pelik? Tak tahu. Sama juga bila solat jenazah. Solat jenazah, dalam kitab, pergi carilah kitab mana-mana pun, yang kecil ke yang besar dalam fiqh kita ni, iaitulah selepas takbir yang ketiga, doa di situ. Doa kat situ. Doa kepada mayat. Tapi bila mari pelaksanaan, doa situ ringkas pendek, kadang-kadang tak habis pun yang maksur. Allahumma filahu warhamhu wa'afiyah. Tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Bila doa lepas salam baru jadi doa panjang. Jadi kenapa kita tukar? Bila kita panjangkan dalam takbir, tidak berdoa lepas solat, pelik.
Lepas satulah saya nak buat tajuk siapa pelik. Nah, kita kena bincang di sini siapa yang pelik. Itu jadi masalah. Bahkan ana dicerita oleh sahabat-sahabat kita, baba tuan guru yang mari daripada petani yang terkenal dengan pegangan kitab-kitab kita ni, kitab-kitab Jawi klasik ni pun, dia mari dia tengok, mana doa lepas maya, doa lepas solat, pada doa dalam solat. Jadi orang pun pelik, kita pun pelik, siapa pelik wallahu alam. Nah, ini kita duk mikir siapa pelik hari ni nak. Baiklah, itu sedikit saya rasa untuk kita sama-sama fikir. Dan sebagaimana saya teringat pada ramai di kalangan kata-kata ulama, benda yang benar sebutlah kepada masyarakat walaupun tidak diterima oleh orang. Benda yang benar mesti kita sebut pada masyarakat walaupun tidak diterima oleh orang. Sebab apa? Dibimbangi nanti bila mari generasi yang akan datang, bila diajar kepada mereka baca dalam kitab ini ajaran yang dibawa dalam kitab kita, dia kata ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami tak pernah dengar tok nenek kita bercakap hal ni. Jadi seolah-olah itu bukan agama pada masa itu. Bukan agama pada masa itu. Sebab benda ni kalau dibiar, kebiasaan itulah yang akan jadi dominan dalam masyarakat. Tak usah kata apa tuan-tuan, kita hari ni duduk dalam suasana lagu ni, sama-sama hidup berjalan tepi kedai makan. Tiba-tiba anak kita minta duit RM5 nak beli hot dog. Kita celik mata ke tumpai ayah sebutir juga boleh? Sebab apa tak rasa jijik benda ni? Kenapa? Tak rasa kotor? Hot dog. Mula anak minta ya, abah sebutir. Sekali dengan abah pun kamu juga. Lesh, sebab kita sudah hilang rasa mual dengan nama tersebut, sudah hilang. Bahkan saya bila pergi kampung tengok budak-budak tulis burgernya, bila siapa ke menu ni kita tanya, ada ke tak sebelum pak cik ni orang lain tegur mu tulis benda ni? Tak ada pun, orang beli ada. Tengok, sebab sudah menjadi sebati, sudah menjadi suatu benda yang dah biasa, maka tak ada siapa ingkar. Dah biasa, tak ada siapa ingkar. Samalah dengan benda-benda yang pelik yang dibawa masuk, kalau tidak ada teguran, tidak ada bantahan, maka dia akan sedikit demi sedikit akan terjadi, dan akhirnya budaya yang asing ini akan menjadi suatu budaya yang diterima oleh masyarakat. Dan pada ketika itu kalau ada orang menentang, maka itulah manusia yang pelik. Sebab apa menentang? Semua orang dah terima, sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi adat istiadat, dan kita tidak lagi terasa dia ni satu ajaran yang dibawa masuk dalam agama kita. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, tajuk yang kita pilih pada kali ini iaitulah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalas. Berbalas dengan siapa? Semalam kita sudah bincang tentang bukit dan batu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada kali ini iaitulah hayawan, mahabbatul hayawan lahu sallallahu alaihi wasallam. Hayawan cinta kepada Nabi. Iaitulah cerita yang pertama, sujudul jamal, unta sujud hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya isu sujud kepada orang, bila kita nak hormat kita sujud pada orang, itu dibenarkan untuk tahiyah, untuk menghormati, bukan sujud ibadat. Sujud ibadat tidak boleh, la yajuz. Sama ada zaman Nabi ataupun zaman sebelumnya tidak boleh. Tetapi sujud hormat itu dibenarkan, sebagaimana sujud malaikat kepada Adam, sujudnya Yaqub dan anak-anaknya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kharru lahu sujada. Tentunya mereka semuanya sujud, itu dipanggil hormat. Sehinggalah sampai kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita larang. Nabi larang, tidak membenarkan sedemikian. Sebab apa? Dia kata mimbabi, nak menutup pintu yang membawa kepada suatu benda yang la yuhmadu uqbah. Mana peringkat awal sujudkan hormat, kerana hormat.
nanti lama kelamaan bukan lagi hormat, dia jadi sujud mungkin jadi lebih daripada hormat. Kata Anas radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayat oleh ramai di kalangan para sahabat. Ada sahabat Nabi di Madinah mempunyai unta, tapi unta ni mengamuk, tak dengar kata. Jadi unta tak dengar kata, nak naik tak boleh, nak suruh dia pusing timba air pun tak, memang tak dengar, tak mau buat kerja dia, memberontak. Kita kata unta memberontak. Kalau tempat kita ni orang panggil turun minyak. Turun minyak ni tak boleh main-main. Maka tuan unta mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari repot ke Nabi. Dia tak pergi repot ke pejabat hayawan. Kalau kita kata unta dia repot pejabat hayawan, panggil zoo negara ke mari ambil. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Faqalu ya Rasulullah, innahu kana lana jamalun. Kami ada unta yang kami guna dia untuk nak ambil air dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia tak dengar kata. Wa mana'ana zahrau, nak naik dia pun tak boleh. Wa qad atasha az-zar', pokok-pokok dah kering, tak ada air. Maknanya kesan daripada unta atau kerja ni sudah berat, air pun tak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Nabi bagi tahu kepada sahabat, qumu, mari kita pergi tengok unta dia. Faqamu fadakhala al-haid. Jadi bila Nabi kita sampai, masuk dalam kebun sahabat tadi, unta duduk tepi, relax, tak mau buat kerja, dia relax situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kebun nak pergi ke tempat unta. Faqalatil ansar, orang-orang Ansar Madinah kata, ya Rasulullah, qad sara mislal kalbil kalib. Jangan pergi, dia ni dah jadi macam anjing gila, mana mengamuk tak terpasar. Kalau pergi kena sepak dia, ada macam-macam. Kami bimbang, takut nanti dia apa-apa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi jawab? Laisa alayya minhu ba's. Nabi kata tak apa, saya tak ada masalah dengan dia. Dia masalah dengan tuan dia je. Adalah tukih dia, tak cukup makan ke apa benda ke, saya tak ada masalah, kenapa dia nak marah ya? Tengok Nabi kita pergi. Falamma nazara al-jamalu, bila unta ni tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqbala nahwu, unta tu berlari ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi. Bila sampai dekat Nabi, kharra sajidan baina yadayhi, terus duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepala besar tinggi tu, tunduk Nabi, hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhaza, maka Nabi kita gosok kepala dia. Allahu akbar. Tuan-tuan bayangkan, happynya unta ni digosok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun senyap dah, tak ada hok mengamuk tadi, hok backing tadi, tak ada apa-apa, senyap. Maka kata di para sahabat, jadi sesalah masalah unta tadi. Panjang lagi cerita, unta tu lapor ke Nabi dan sebagainya, tapi kita ambil setakat itu. Jadi apa nak jadi? Faqala lahu ashabu, sahabat-sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, hazihi bahimatun la ta'qil, ini hayawan yang tak ada akal, tasjudu laka, sujud pada Tuhan. Kami yang ada akal ni lebih berhak untuk sujud. Tengok, kami yang lebih berhak untuk sujud, sebab Nabi benarkan unta tu sujud. Jadi ada sahabat minta nak sujud juga. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar. Maka di sini larangan. Nabi kata tak boleh manusia sujud pada manusia, tak boleh. Tak boleh. Walau saluha li basharin, kalaulah manusia ni boleh sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, aku perintahkan orang perempuan itu sujud kepada suami dia, li'azami haqqihi 'alaiha, karena terlalu besar hak suami ke atas isteri. Jangan pula malik mari ni dah bekeh lalu dengan bini. Tengok Nabi kata kalau sujud mungkin sujud aku, jangan tak usah duduk lah. Memang Nabi kata tak ada manusia boleh sujud, termasuklah isteri pun tak boleh sujud pada suami. Jadi Nabi kita buat bandingan,
Kalaulah ada manusia boleh sujud pada manusia, nascaya isteri kena sujud pada suami, kerana terlalu besarnya hak suami. Sebab hak suami boleh beri kepada isteri, orang lain tak boleh beri. Orang yang paling sayang ayah dia, sama dia, adik-beradik, semua tak boleh. Yang bolehnya siapa? Suami saja boleh. Maka itu hak suami tetapi kata Nabi SAW, tidak ada lagi manusia yang boleh sujud pada manusia. Yang kita nak bincang di sini, iaitulah para jemaah sekalian, yang pertama sekali isu hayawan mengenali Rasulullah SAW. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi kata semua benda di antara langit dengan bumi ya'lamu anni nabi. Semua makhluk di antara langit dengan bumi mengenali aku ni nabi, illa kecuali asil jinni wal ins, penderhaka di kalangan manusia dengan jin saja yang tak dengar kata. Maka para jemaah sekalian, kalau hayawan yang tidak ada akal boleh mengenali Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita yang ada akal? Takkanlah kita tak kenal Nabi. Oh, kenal Nabi ya semangat ni. Siapa nak bangun bergendana ni? Nak? Hak sakit lutut nak bangun juga? Lah. Sayang kepada Nabi bukan dengan cara kita buat. Sayang kepada Nabi, kita kena ikut cara dia nak. Cara Nabi suruh buat. Itu perbezaan yang ketara. Pasal itulah kita tak boleh duk reka cerita pelik-pelik. Ya, kita rasa kita nak menunjukkan cinta Nabi. Adakah Sayyidina Abu Bakar tak cinta? Sebab dia tak bangun. Menantu yang disayangi Sayyidina Ali, rumah dia belakang rumah Nabi SAW. Adakah dengar Sayyidina Ali duk panggil sahabat-sahabat, mari kita lantun sekali malam ni? Tak. Tanda cinta ada? Tak ada riwayat. Jadi kata di orang kita ni, walaupun tidak ada, tapi ada tak larangan. Tengok, ini bahasa terbalik dia panggil. Walaupun Ali tak buat, Sayyidina Abu Bakar, tapi ada dah Nabi kita larang. Jadi kita mengatakan bahawa contoh yang diberi Nabi kita tak buat. Sayyidina Abu Bakar juga tidak lakukan, Sayyidina Umar juga tidak lakukan. Jadi takkanlah kita lebih mencintai daripada mereka kalau kita nak kata sedemikian. Allahu Akbar. Itu cerita yang pertama. Siapa? Unta. Cerita unta ni panjang lagi lah. Kita berhenti setakat tu dulu. Saya nak pindah kepada beberapa hayawan yang ada di sini. Yang kedua, al-wahsh. Wahsh ni satu hayawan, biasanya hayawan hutan, beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi, minta maaf, hadis tadi diriwayat oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan lain-lain lagi. Kata Al-Munziri isnadhu jayyid, sanadnya baik. Ibnu Katsir pun kata sanadnya jayyid. Imam Suyuti mengatakan sahih. Jadi itu dia panggil sandaran. Sebab kita tahu masyarakat ni suka dengar cerita. Suka tak? Suka. Tapi macam mana kita nak keluarkan cerita-cerita yang ada autoriti untuk kita dengar? Sebab cerita ni bila dengar, lama kelamaan dia ingat yang tu. Ingat yang tu. Ana ni ana dengar cerita daripada kecil lagi. Orang tua kita duk cerita masalah hak Nabi gini. Sampai sekarang dia baru kita ingat. Pasal itulah saya rasa tidak hairan dan tidak pelik kalaulah penceramah-penceramah selebriti hari ni mengeluarkan cerita-cerita yang pelik. Sebab cerita tu kita dengar juga zaman kecil dulu pun, sampai sekarang ni pun ingat lagi. Tapi bila kita semak dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah, para ulama telah mengkritik bahawa sanad dia tak boleh diterima, hadis ni bercanggah dengan realiti dan sebagainya. Maka terpaksalah banyak benda yang kita kena delete. Saya suka berbincang dengan sahabat-sahabat kita ni. Kita mengatakan bahawa eloklah penceramah-penceramah kita ni cari cerita-cerita yang sahih, sama ada berbentuk cerita ataupun bentuk maklumat umum begini yang orang suka dengar. Jadi kita keluarkan cerita-cerita ini, dibuat dalam bentuk video pendek ke cerita pendek ke, yang pentingnya biar sampai kepada masyarakat, kepada anak-anak kita, dia dengar benda yang betul. Payah nak delete tu. Kalau dah masuk nak delete dia agak sukar. Habis-habis lagi kalau kita tak suka semak, tak suka murajaah, maka lebih berat lagi. Cerita yang kedua daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Kana li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahshun. Bagi dalam rumah keluarga Nabi ni ada hayawan hutan, mari duduk situ, dipanggil wahsh.
Fa idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'iba washtadda wa aqbala wa adbara. Bila Nabi tak ada di rumah, keluar hayawan hidup main, lompat sana lompat sini, lompat, dia main. Fa iza hasa bi Rasulillah qad dakhala, tengok, bila dia tahu Nabi kita balik, rabada falam yataramram, dia pergi duduk cokoh tepi tu, tak gerak-gerak, cokoh senyap tidur. Jadi itu kata hayawan beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata di Syekh As-Sindi, Sindi ni seorang ulama yang buat syarah hadis, dia kata apa? Ai hayawan wa la'allahu kana qabla tahrimil Madinah. Ada yang mengatakan sebelum diharamkan peristiharan Madinah sebagai tanah haram. Sebab bila istiharah tanah haram, tidak dibenarkan lagi tangkap hayawan dia. Hayawan dia pun tak boleh ditangkap. Wallahu alam, itu kata di As-Sindi. Ataupun hayawan ini diambil daripada luar tanah haram Madinah, buat masuk. Jadi hadis ini juga diriwayat oleh Imam Ahmad. Kata di Al-Imam Ibnu Katsir, huwa hadisun masyhur. Hadis itu masyhur, dan lain lagi ulama yang membincangkan tentang masalah ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, hayawan ni mana dia kena, kalau dia nak lompat-lompat ya. Tapi dia tahu bila dia dengar aja Nabi balik, diam, tak bergerak, tak melompat, warak dia, tak ada apa-apa. Maka hari ni kalau kita lihat tuan-tuan yang pergi ke Madinah, biasanya kalau kita tunggu selepas solat subuh, lepas solat subuh kan dia tak benar wanita masuk dalam raudah, dengar tak? Jadi wanita ni akan tunggu di sempadan border yang dia buat tu, tunggu situ. Bila naik matahari, dia buka pintu. Apa kita dengar? Orang Arab ada yang main lidah tu, kuluk-kuluk duduk main bertepik, ada yang macam-macam bunyi. Ramai dah ulama-ulama Madinah, termasuklah guru-guru kita di Masjid Nabawi, menegur berkali-kali, ini bukan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beradab dengan Nabi bukan pergi buat bising. Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara. Jangan angkat suara kamu daripada suara Nabi. Ini pergi bertempik dekat kubur Nabi, apa kita nak kata? Tentulah tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Bidayatus Sul, yang saya terjemah dengan nama 41 kelebihan Nabi. Dapat ada kitab ni? Kalau tak dapat lagi kena ambil, tengok. Dalam tu Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak panggil Nabi dengan nama. Tak panggil ya Muhammad, tak ada. Tak panggil Nabi ya Muhammad. Kita panggil, tak panggil? Kita panggil ya, dalam zikir-zikir yang qasidah nasyid kita buat, kita panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Allah tak panggil Nabi dengan nama. Jadi kalau kita ada dalam qasidah kita panggil, jadi kita kena teliti. Izzuddin kata Allah tak panggil Nabi kalau ada perkataan ya, dia akan panggil dengan jawatan. Ya Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya ayuhan Rasul, dia tak kata ya Muhammad. Jadi tuan-tuan yang duduk berselawat ni, tengok kalau ada ya Muhammad, itu maknanya kita menyalahi adab yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak panggil Nabi dengan nama, tiba-tiba kita panggil. Jadi tengok ni, buat-buat ni orang Arab ke apa benda ni, dah lah berlari macam maraton nak pergi ke Raudah, bertempik pula. Biasa dengar kalau orang Arab dia main lidah dia tu, dia panggil zaghradah. Zaghradah ni bertempik dengan lidah sebab happy sangatlah dia boleh pergi. Tapi itu dari sudut adabnya menyalahi. Tengok, hayawan lebih reti daripada orang-orang yang tidak reti menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang ketiga, iaitulah kambing yang sudah dimasak, tapi dia ni disembelih tanpa izin tuan. Kambing yang masybuh tu maknanya yang orang ambil tuan tak tahu, sembelih nak bagi Nabi makan, maka kambing beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tak layak saya masuk dalam mulut Nabi. Dia nak masuk dalam mulut Nabi sebab mulia, tapi dia tak rela, oleh kerana dia ni tidak betul-betul halal tayyiban, maka dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar cerita ni.
Daripada rajul minal ansar katanya, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kita keluar dengan Nabi pergi solat jenazah. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal qabri. Aku tengok Nabi duduk atas kubur, duduk ajar kepada penggali kubur. Nabi kata ausi' min qibali rijlai, ausi'. Nabi kata luahkan sini, luahkan sini. Ya, Nabi bagi panduan cara menggali kubur. Jadi gali kubur pun Nabi kita pergi ajar. Bila selesai daripada urusan kebun jenazah, Nabi kita balik, tiba-tiba seorang makcik jemput makan di rumah dia. Jemput ni bukan keluarga mati ni. Jangan pula ada dalil juga ni. Makan lepas kebun mayat tak. Orang cerita lain ni, tak ada kena-mengena dengan cerita mati tadi. Waji abi ta'am. Bila dia panggil Nabi, Nabi berhenti. Nabi SAW tawadha, siapa panggil pun, orang miskin ke orang kaya, dia tak memilih. Tak ada pilihan. Maka Nabi berhenti dan dibawa makanan. Bila Nabi bawa makanan, sahabat-sahabat lain pun nak ambil dah ni. Tengok kambing dia. Fa'akalu. Fanazara aba'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ni tengok Nabi keluarkan makanan dari mulut dia. Dia dah masuk, pak dia tarik balik. Summa qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajidu lahma syatin ukhidat bighairi izni ahliha. Aku rasa daging kambing ini disembelih tanpa izin tuan dia. Itu nampak. Boleh jadi kambing tu cakap dengan Nabi, beritahu, jangan makan Rasulullah, saya ni tak betul ni. Fa arsalatil mar'atu qalat. Jadi orang perempuan tadi, makcik tadi pun kata, ya Rasulullah, inni arsaltu ilal baqi'. Saya hantar orang pergi ke Baqi' untuk beli kambing. Tak ada. Aku minta dengan jiran sebelah saya ni suruh beli kambing, tak ada. Falam yujad fa arsu illa imra'atin. Jadi saya suruh seorang perempuan dia pergi cari kambing, tiba-tiba dia bawa mari kambing ni. Itu dia bagi tahu, dia tak tahu. Mana dia tak tahu yang kambing itu diambil dengan cara yang tak betul tadi. Sebab dia nak pergi beli sini tak ada, sini tak ada, tiba-tiba ada seorang perempuan hantar daging, dia suruh beli. Jadi saya tak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imihi al-asara. Nabi kata jangan bagi makanlah kepada orang ni, beri makan kepada orang-orang tawanan yang bukan Islam tu. Itu hadis ni riwayat Imam Ahmad, Ad-Darqutni, Baihaqi kata di muhaqqiq dia bi asanidin sahihah, dengan sanad yang betul. Jadi kambing itu tak mau masuk dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia tu masybuh. Mana tak dipastikan betul-betul dia punya halal dia tu. Dia maka ini kambing apa ni, Nabi kata aku dapati daging kambing ini diambil tanpa izin tuan dia. Sembelih betul, tidak tak sembelih, tapi keizinan tidak ada. Kalau kita tengok dalam sejarah, hayawan bila Nabi nak sembelih, berebut pakak nak suruh sembelih dulu. Bukan lari. Orang panggil potong kiu nak duduk dekat Nabi, nak suruh dia dulu disembelih. Sebagaimana dalam peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Tuan-tuan kena ingat, sejarah Mina ni Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembelih berapa ekor kambing? Ingat sejarah kita ni, waktu Hajjatul Wada Nabi kita sembelih 100 ekor unta, mi'atu badanah, 100 ekor unta. Dia sembelih dengan tangan dia yang mulia 63 ekor. Dengan tangan dia saja 63. Abu Bakar duk kira 1, 2, 63, Nabi kita stop. Abu Bakar dapat kesan bahawa ini isyarat yang kedua. Isyarat yang kedua atau yang ketiga. Isyarat apa? Isyarat Nabi nak wafat. Cerdik Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama tadi, waktu Nabi nak khutbah, Nabi kata isma'u minni la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Wahai para sahabat semua, dengar apa aku nak cerita, mungkin kita tak jumpa lagi lepas tahun ni. Isyarat tak isyarat? Isyarat. Pasal itulah kita ni, orang masyarakat ni begitu. Kalau dia kata saya nak jemput ustaz pergi bila sekian-sekian, kata tak tahulah sempat ke tak sempat, lagi hidup ke tidak, mana gitu. Seolah-olah macam kita tahu nak mati, tak tahu-tahu pun.
Tak, kalau tahu memang tak nak pergi pun. Nah. Tapi bila Nabi isyarat, mungkin kita tak akan jumpa lagi. Sahabat terkejut, Abu Bakar terkejut. Waktu duduk di Arafah, ketika turun Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sekali lagi Abu Bakar menangis. Dia kata ini isyarat yang kedua. Allah kata dah sempurna. Bila sempurna, bermakna orang yang bawa risalah akan pergi. Macam kita sudah buat rumah siap-siap, tukar kata siap dah rumah awak ni, dia tak mari dah lah. Jadi yang ketiga, waktu sembelih unta, Nabi sembelih 63 ekor. Umur Nabi berapa? 63 tahun. Ini dalil boleh buat hari jadi. Kalau mana dah. Dan Nabi pun, kita pun kalau 70, umur 60, pacok 60 lilin, tak situ. Boleh. Bukan hari jadi, hari nak mati nama dia lah gitu. Kita hari jadi ni tak mudah lagi itu galaknya dah. Nak melompat lagi lah, itu tak ada kena. Ada orang buat hujah. Dia kata Nabi pun tengok tunjuk. Allahu akbar, macam-macam cerita. Manusia ni kalau dia nak benda-bendanya korek juga ke mana pun. Apa jadi? Wa qurriba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsa badanah. Jadi orang hantar mari 5 ekor ataupun 6 ekor unta untuk disembelih. Apa jadi? Jadi unta ni yazdani berebut. Unta tu berebut nak pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mereka disembelih dulu. Dia disembelih dulu. Untuk apa? Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makan dia. Tapi kambing tadi tak mau. Tak mau Nabi makan sebab ada masybuh, ada benda yang tak betul dalam cerita itu. Demikianlah hadis ini juga riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan At-Tahawi, sanadnya sahih kata di muhaqqiq ini. Demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala jaga dia daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang tidak baik, di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Cerita yang keempat, iaitulah cerita kambing yang diracun. Ini masyhur kita cerita ni. Kambing yang diracun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis ni dalam as-sahihah ini, dalam Bukhari dan Muslim, diceritakan oleh beberapa orang sahabat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah diberi hadiah makanan ini oleh seorang perempuan Yahudi. Orang perempuan Yahudi, dia letak racun atas kambing dia. Dan dia tahu Nabi kita ni suka makan kaki kambing, zirak, maka situ lagi banyak dia letak. Mana kalau kena tu mati selalu. Bila makanan sampai, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam angkat kaki kambing nak makan, akhbarahu zira' annahu masmum. Kaki kambing beritahu Rasulullah, saya ada racun. Kaki kambing cakap, ya Rasulullah, saya ada racun. Tuan-tuan jangan duduk mikir lagu mana pula kaki kambing itu cerita. Tak. Zaman kita boleh kecek, boleh cakap dengan besi ni, pelik lagi kaki kambing cakap. Pelik apa lagi. Dulu orang mikir juga lagu mana lah cakap lah. Hari ni pelik tak boleh. Besi boleh bercakap, plastik boleh bercakap ni. Tak ada pelik dah. Ini semua ni hujah. Lagi tinggi teknologi, lagi kuat hujah Allah Taala ke atas kita. Itu ana selalu pesan. Kita mengatakan lagi tinggi teknologi lagi kuat. Dulu kita duk mikir, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa dia buat benda baik, dia akan tengok. Siapa buat benda tak baik, dia akan tengok. Nak tengok lagu mana? Tak. Hari ni dengan ada alat-alat moden yang kita ada kamera, ada apa ni? Zaman selfie ni pula, Allahu akbar, aku serabut sungguh nak tengok. Nak pasal jenis apa jenis bawa kayu tu. Okey? Allah, duk mana-mana pun sengeh, pak, ambil gambar. Dalam 2-3 lakok, becek pula Allah kata. Tak ada apa dah lah kata. Tak, dia kalau hok ambil gambar tu hok comel mana sabar juga. Ni kita klik, aloh tuai lagu ni. Kesuruh orang ambil gambar, tak apa nak ambil, jadi dia ambil sendiri. Nak kata apa? Perasaan lebih dah. Pasal ni tanda-tanda kiamat ni manusia tak tahu apa kerjaannya nak berapa benda ni. Dia ambil gambar semacam. Anak di antara yang saya tak suka, sebut lalu senerak, selfie saya tak suka. Ni kalau jumpa orang, ustaz selfie kali, tak saya aku. Kalau suruh orang lain ambil gambar, selfie ni sengit gitu kadang-kadang tu, duduk kursi-kursi, duduk tak sedap. Nak ambil gambar suruh orang lain ambil, kita ambil.
Baru ni Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Nabawi. Anak kenal dia ni daripada mula-mula dia jadi imam masjid lagi. Dia jadi imam dah 20 tahun. Kita duduk Madinah pun lebih lama tu juga. Satu majlis khatam Quran di Masjid Nabi. Majlis khatam Quran. Masa tu dia muda lagi, janggut pun tak apa ada. Majlis khatam Quran di masjid. Jadi duduk ramai-ramai gini atas kursi, kita tengok dia daripada awal majlis tunduk dia tak tengok ke kamera, dia tak akan tengok ke kamera, posing tak langsung. Orang nak ambil gambar dia suruh dia akak kepala, jangan. Mau nak ambil orang tak tahu ya. Tunduk dia. Masa tu terdetik dalam hati saya, Masya Allah tabarakallah, imam ni seorang yang warak, dia tak mau bergambar. Jadi bila mari sini tak kena gambar semacam. Tapi kalau kita ambil waktu dia salah, jangan suruh dia tengok kamera, tak apa. Kalau kita nak suruh dia posing, dia tak akan tengok. Itu rupanya sifat dia tu tak mau bergambar tu daripada mula-mula dia, jadi sampai hari ni pun masih lagi kekal benda tu. Sepatutnya begitulah kita pun. Tak sedut galak sangat dengan bergambar-gambar ni. Walaupun ada khilaf ulama dalam masalah gambar tu, tapi sungguh sangat nak gambar tu buat apanya. Kerana itulah saya lah secara peribadi. Ni cerita gambar ni betul tak cerita kambing dah ni. Pasal teringat cerita ni sebut lalu. Cerita gambar ni, ada setengah sahabat-sahabat kita ni, pendakwah ni, bila tulis kata-kata hikmat ke apa benda, gambar dia terlebih besar daripada kata-kata lagi sengih situ. Sekarang ni kita nak beri kata-kata ke nak jual kita, itu masalah. Kita muhasabah lah kan. Ni gambar ni, pokok designer, pokok bahasa jenis kerak-kerak gambar orang ni, tak sudut buat. Nak ambil kata-kata, naam, tak apa. Kata-kata ini contohnya kata-kata hikmat dah. Orang yang jadi batu api ni boleh memisahkan, merusakkan hubungan orang dalam masa beberapa saat yang tak boleh dibuat oleh ahli sihir dalam masa sebulan. Dikata oleh fulan, contohnya kat bawah. Tapi apa letak gambar kita sengih itu? Tuan-tuan kena ingat, gambar kita tu diviralkan dan disebarkan, masuk dalam telefon orang perempuan, masuk dalam telefon isteri orang. Jadi dia nak baca kata-kata, gambar lebih besar ada kata-kata, akhirnya suami cemburu tak cemburu? Mung ni baca kata-kata kau tengok ustaz ni. Ustaz ni masalah sebenarnya. Masalah ke tidak? Lagi tua lagi laku ustaz. Itu jadi bahaya. Kita ingat tua ni tak ada mengajar, rupanya lagi tua lagi masalah. Tak tahu dia tengok kok mana. Jadi itu nasihat saya lah. Baik, balik ke cerita kita. Maka Nabi SAW diberitahu, akhbarahu zira' annahu masmum. Kaki kambing kata, Rasulullah, saya ada racun. Maka Nabi SAW suruh sahabat dia, stop makan, berhenti, irfa'u, berhenti daripada makan. Ada yang berhenti, irfa'u aidikum fa innaha akhbaratni annaha masmum. Dia kata berhenti semua, kerana kambing ini beritahu aku dia ada racun. Tapi adalah di antara sahabat, di antaranya Al-Bara Bishr, telah pun makan dan dia tak sempat nak keluar balik, maka dia mati dengan sebab racun tersebut. Dia mati dengan sebab racun. Jadi bila begini, panggil perempuan makcik yang bagi tadi, mari sini. Kenapa kamu buat macam ni? Dia bagi racun aku. Apa jadi? I'tarafat. Betul saya letak racun. Dia mengaku. Tidak kata dok ni salah letak apa, tak. Dia mengaku, berani bertegas. Dia kata in kunta nabiyyan fala yadurruk. Ni mahal dia. Dia kata, Tuan, kalau betul awak nabi, racun ni tak akan masalah, tak ada masalah apa-apa. Sebab tengok tadi, tak sempat makan lagi kambing kata racun ni racun. Jangan makan. Maka nabi kita berhenti. Wa inna Allah Ta'ala sayutli'uka alaih. Allah Ta'ala akan tunjuk. Wa in kunta malikan, kalau awak sekadar raja yang ngaku jadi nabi, istarahna mink, kami akan rehat daripada kamu. Sedap juga ke dia dah. Nah, tapi sedap pun salah lah kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana Allah liyusallitaki alaih. Allah Taala tidak akan bui awak ni mengapa-apakan saya. Nabi kita selamat, tapi ada sahabat yang mati. Tetapi ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi nak wafat, Nabi sebut hadza awanun qita'i abhari. Nabi kata sekarang waktu nak putus orang leher aku ni, kesan daripada racunnya dia makan di Khaybar ini. Nabi, di saat Nabi kita nak wafat. Karena itulah para jemaah sekalian, kalau kita rasa
hati kita ni payah nak lembut, bacalah kisah wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hati mudah terasa, mudah tersentuh, kita baca cerita wafat Nabi, bagaimana Nabi menghadapi saat yang begitu gawat sehingga pengsan dia, sehingga dia tak sedar kerana menghadapi kematian. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata apa, aku tidak heran lagi orang lain mati senang apabila aku lihat Rasulullah mati dalam keadaan yang begitu susah, begitu susah. Cuma tempat kita ini lain pula, kalau lambat mati kak, habis bomo lah carinya, ada hatu lah, apa dia penunggu lah duduk sini, malah percaya habis lah. Tak bomo boleh pitih, kita boleh ke apa? Boleh tuduh orang tua tu ada jin, ada syaitan, itu masalah, kan? Allahu akbar. Demikianlah para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan hayawan-hayawan tidak memberi maklumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi cerita, iaitulah cerita serigala. Serigala Zibun. Serigala dia beritahu kepada orang Nabi telah ada di Madinah. Ini cerita pelik. Cerita ini diriwayat oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id kata apa? Kata dia Abu Sa'id, seorang pengembala kambing duduk jaga kambing dia di Al-Harrah. Harrah ni ada yang mengatakan sebelah miqat Zulhulaifah, duduk jaga kambing situ. Tiba-tiba mari seekor serigala tangkap kambing, ambil kambing buat lari. Ni cerita ni. Jadi tuan kambing ni kejar dia, kejar dapat tangkap. Bila dia tangkap, fantaza'aha minhu, ambil balik kambing dia, rapas semula kambing. Apa mu ni serigala ambil kambing aku tak minta izin? Ada. Faqala lirra'i, dengar ni. Serigala pun duduk cokoh itu, tuan kambing, ala tattaqillah, mu tak takut ke Tuhan kau? Sudah. Serigala tanya, mu tak takut ke Tuhan kau? Dia kata ni, tahulu baini wa baini rizqi, mu rampas rezeki yang Allah Taala beri kepada aku. Aku dah tangkap kambing, mu kejar apa lagi? Lepas-lepas lah. Dia marah. Qala ar-ra'i al-ajabu lizi. Al-ajabu lizi. Pelik serigala ni. Dahlah dia bersalah, rapas kambing aku. Dia menasihat pada aku pula suruh takut ke Tuhan. Bercakap dengan apa ni, bahasa manusia. Qala zi'bu lir-ra'i. Zi'bu ni serigala apa jawab pula? Ala uhadditsuka bi'ajabi min hadza. Pak cik. Tak tahu dia panggil pak cik ke apa ni, tak ada ayat sini. Kalau kita bahasa pak cik lah ada. Pak cik, aku cakap ni pelik dah, tapi aku nak cerita kepada kamu benda yang lebih ajaib daripada ni lagi. Min hadza. Dia kata apa? Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal harrataini yuhaddisun nas bi'aba'i ma qad sabaqa. Rasulullah dekat Madinah tu sedang mencerita kepada orang ramai tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Kan Nabi kita ada wahyu cerita benda, cerita Nabi dulu cerita apa ni, cerita. Jadi bila dengar lagu ni benda pelik, serigala tak pernah bercakap. Cerita pula di Madinah ada Nabi. Maka pengembala tadi bawa kambing dia balik ke Madinah cepat-cepat. Bila balik Madinah, dia langsung pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, dia pun cerita apa yang dikata oleh serigala, cerita ke Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat Bilal, suruh panggil orang mari masjid. Panggil semua orang mari dari sini. Bila orang panggil, Nabi kita keluar, wa qala lirra'in, pengembala kambing, qum fa akhbir, bangun cerita kepada orang ramai ni apa yang berlaku pada kamu dengan serigala tadi. Bila dia cerita, maka Nabi kata sadaqar ra'i, benarlah, betul apa yang dia kata ni, bukan menipu. Ala min asyratis sa'ah kalamus siba' al-ins, di antara tanda kiamat binatang buas boleh bercakap dengan bahasa manusia. Tuan-tuan tengok dah, binatang anjing ke harimau ke cakap, tengok dah. Kau tak pernah tengok lagi?
Warna tak jawab tu. Tengok ke tak? Tak. Tak tengok warna pagi, petang, siang, malam dalam TV tu. Mari idea tu, apa ni, serigala lah, anjing nak bercakap. Ini semua tanda-tanda kiamat berlaku. Maka kata Nabi, wallazi nafsi bihi la taqumus sa'ah hatta tukallima as-siba'ul ins. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah as-siba', hayawan-hayawan apa ni yang ganas ni akan bercakap dengan bahasa manusia. Wa yukallimur rajulu na'luhu ar-rajula wa yukallimur rajula na'luhu. Seripar kita akan bercakap kepada kita, apa ni, wa yukhbiruhu fakhizuhu, dan paha dia akan bercakap bima ahdasa ahluhu ba'dahu, dengan apa yang dibuat oleh bini dia selepas dia tak ada. Paha dia bagi tahu, tak sedeklah dengan dia ni dia main dengan orang lain. Yang hati-hati, akhir zaman nanti benda ni akan bercakap semua. Maka kata di muhaqqiq, hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, Abdul bin Hamid birijal sahih, dan telah ditasihih oleh Az-Zahabi dan juga Ibnu Katsir. Wallahu alam. Itu di antara. Jadi kalaulah kita tengok hayawan-hayawan ni mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita sebagai manusia yang ada atas dunia ini, hendaklah kita juga mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Maka zaman kita ini sudah tidak ada lagi hayawan yang bercakap boleh memperakui. Ada lagi? Tak ada. Saya duk kira dua tajuk malam ni dengan tumbuh-tumbuhan, tapi masa sudah tamat, kita berhenti setakat tu dulu. Yang ni pun banyak juga, ada 5-8 cerita pokok bercakap. Kita sambung lain kali pula insya-Allah. Yang kita nak muhasabah. Muhasabahnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ni nak cari hayawan yang mari mengakui, nak cari pokok yang mengakui adanya kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam agak sukar. Tetapi di hadapan kita masih ada lagi perkara-perkara yang boleh kita gali, yang boleh kita korek untuk mengenali ya, dalam bentuk saintifik, dalam sudut sains dan teknologi sesuai dengan zaman kita hari ini, iaitulah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kita sebut benda-benda yang akan berlaku, benda yang sudah berlaku, maklumat-maklumat yang disampaikan melalui Al-Quran Al-Karim. Contohnya tempat pertemuan dua laut akan berlaku sekian-sekian. Jadi benda-benda macam ni, bagi pada pandangan saya, wallahu alam, al-faqih ilallah ni mengatakan bahawa penting sangat kita kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari sudut sains dan teknologi, khususnya di zaman kita hari ini, sebab anak-anak kita hari ini membesar dalam suasana ini. Jadi bila kita boleh cerita ke dia, oh Nabi dah perakui 1400 tahun dulu, cerita macam ni. Jadi ahli sains hari ni, ahli sains moden juga memperakui benda terjadi. Baca tak baca buku masalah sains dengan hadis, dah baca dah? Kena beli buku-buku ni, tapi kena pastikan penulis yang teliti lah. Kalau tidak, takut kita terjebak dengan benda-benda yang lebih, tapi tidak memberi kesan yang besar untuk kita memperbesarkan gambar-gambar benda-benda yang dinisbahkan kepada Nabi. Nah, itu masalah kita hari ni. Tanda kita cinta Nabi nak membongkar balik, maka ambillah gambar selipar Nabi, letak atas kepala, letak di kereta, letak di dinding ya. Ada setengah ni sele rumah dia apa gambar selipar juga. Ataupun gambar dia panggil khatamun nubuwah, cop atas belakang Nabi, kan ada tanda kenabian tu. Orang buat gambar raja, tapi dua tempat yang berbeza. Gambar selipar duduk atas kepala orang. Gambar raja khatamun nubuwah biasanya duduk di kedah. Tuan-tuan perhati ke tidak? Pasal apa tak di kedah? Sebab ubat pelari hak tu. Ubat pelari. Kalau ada hak ni kak, kedah kita majulah. Nah, itu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, saya dah huraikan cerita masalah selipar, masalah khatamun nubuwah ni dalam syarah kita kepada kitab Syama'ilun Nabi, kepada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik dalam tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita cinta berbalas di antara Nabi dengan makhluk lain. Cerita ni
InsyaAllah lah kita dengar saat ni pun kita rasa banyak benda-benda yang menarik. Ni banyak lagi cerita pelik ni, kita akan sambung dalam siri yang akan datang insyaAllah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.